Saya keluar, saya jumpa dengan driver saya pesan kepada dia, kalau saya tak keluar dari 15 minit, kamu panggil polis masuk rumah ni. Saya bimbang ni sebab ibu tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Yang di-Pertua yang telah memilih saya untuk ucapan titah diraja ini. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi-pengundi saya di Pulau Langkawi kerana telah pun memberi peluang kepada saya selaku wakil rakyat mereka. Walaupun saya dipilih di saat-saat akhir dan bukan daripada kongsi orang pulau. Saya faham dan saya memahami bahawa tinggal 3 hari lagi kepada pilihan raya, penduduk Langkawi masih menentang kerana saya bukan local player. Tapi alhamdulillah, berkat doa, berkat keteguhan Perikatan Nasional, maka kita telah menang di Pulau Langkawi dengan bergayanya. Saya juga turut mengucapkan rasa sedih terhadap Ayahanda Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak menyangka dan tidak pernah bermimpi bahawa Tun akan hilang deposit, dan saya meminta ampun dan maaf kerana Tun juga adalah presiden sekolah saya, Sultan Abdul Hamid College. Dan semasa hari penamaan calon, saya mencium tangan Tun dan saya minta maaf kerana ini keputusan parti yang meletakkan saya di Pulau Langkawi, dan saya amat sayang kepada Perikatan Nasional dan presiden saya, maka saya letakkan kepala saya di Pulau Langkawi. Kepada Tun, Pulau Langkawi jauh ke tengah, Gunung Macincang bercabang 3. Walau badan dihancur tanah, budi baik Tun dikenang jua. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di laman di muka surat 5, di mana tuanku melahirkan rasa kerajaan perlu melahirkan masyarakat yang mempunyai kekuatan, kerohanian, intelektual dan sahsiah diri yang unggul. Saya merasa perkara ini tidak akan tercapai kerana kita melihat anak-anak muda kita sekarang ini sudah lari agak jauh di setengah tempat, dan selaku saya yang di-Pertua, Timbalan di-Pertua Pemadam, mendapat laporan bahawa kes-kes dadah ini masih terlalu banyak dan meningkat. Kalau kita melihat kepada angka, sekiranya kita merujuk kepada data penagih dadah yang dikira daripada tahun 2016 hingga 2020, peningkatan berlaku boleh dikatakan di setiap tahun. Angka-angka umur juga, kalau melihat angka-angka data daripada umur remaja 13 tahun hingga 40 tahun, angkanya amat membimbangkan. Di antara lelaki dan perempuan, saya ada 2 minit lagi. 9 minit lama lagi. Tambah Apa lagi. boleh habiskan, nanti saya nak mencelah sekejap je berkenaan isu dadah. Okey, jangan isu dadah cukup. Saya setuju dengan
masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi, dadah di kalangan anak muda. Sudah berdekad-dekad kerajaan menggunakan jalan mencegah melalui hukuman yang berat. Tetapi sudah jelas angka itu makin meningkat bukan makin menurun. Wajarkah kerajaan menukar strategi dan taktik mencegah dengan merawat? Kalau kes yang tidak serius, soft drugs, daripada kita meletakkan mereka di dalam penjara, bukankah lebih baik jika kita mengguna inisiatif iaitu merawat mereka, tidak meletakkan di dalam penjara, tetapi biar pakar-pakar, doktor-doktor merawat mereka supaya proses pemulihan itu lebih baik. Seperti apa negara seperti Portugal telah berjaya lakukan. Merawat itu akhirnya menyebabkan lebih 70% kes dadah menurun di negara mereka. This is the biggest decrease ever. Adakah itu jalan yang lebih baik? Terima kasih Yang Berhormat. Pak Di-Pertua, saya jarang bersetuju dengan MUA ni. Tapi pada kali ini saya minta dimasukkan dalam teks ucapan saya kerana saya rasa bernas kali ini atas ucapan mencelah beliau tadi. Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita lihat juga angka kepada penagih dadah yang dikira daripada bangsa-bangsa lain yang berada di Malaysia, juga berlaku penambahan. Tuan Yang Di-Pertua, cuma saya nak baca saja tahap-tahap pekerjaan yang banyak menyumbang kepada pesakit-pesakit dadah ini. Dari segi binaan, hiburan kedua tertinggi, jualan, penganggur, pengangkutan, pengurusan, penuntut, perkeranian, perkhidmatan, perkilangan, pertanian perikanan, teknikal. Ini yang menyumbang kepada mereka-mereka yang terlibat dengan dadah, dan saya kira ramai juga di kalangan kaki tangan kerajaan yang membimbangkan lagi. Saya pernah pergi berceramah di kem-kem Angkatan Tentera. Bayangkan ramai, sedar atau tidak sedar, bahawa yang melihat rada kita juga terlibat dengan dadah. Bayangkan yang melihat rada yang sepatutnya detect kapal-kapal terbang yang di atas sana, tetapi terlibat juga dengan dadah. Suatu ketika saya diminta ke Indonesia bercakap dengan sebuah syarikat penerbangan. Saya tidak mahu sebut penerbangan tersebut. Saya takut nanti tuan-tuan tak naik kapal terbang tersebut. Ada pilot-pilot yang menggunakan dadah. Bayangkan mereka membawa kita pada ketika mengambil dadah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang di-Pertua, kes-kes ini juga diidentify dengan izin bahawa mereka yang terlibat dengan dadah ini ada beberapa faktor. Yang tertinggi, pengaruh kawan yang paling tinggi. Yang kedua, perasaan ingin tahu anak-anak muda. Yang ketiga, keseronakan. Yang keempat, tekanan jiwa. Yang kelima, ada juga, dan ini tidak memberi kesan yang buruk kerana banyak Langkawi digunakan di hospital untuk menahan sakit. Ulu langat. Boleh? Ulangan Boleh, celah. ambil lah banyak mana pun dah nak habis dah. Ya. Boleh, sikit. dibenarkan. Silakan. Terima kasih Langkawi, terima kasih Datuk Speaker. Saya tertarik tadi tu. Bila Langkawi menyebutkan ada juruterbang ambil dadah ni. Saya rasa ini bukan kes kecil ni, ini kes besar ni saya rasa ni. Sebab saya takut kalau Langkawi pula naik kapal terbang tu, risau saya ni. Sebab itu saya rasa, pada pandangan saya minta sikit pandangan daripada Langkawi. Saya rasa ini mungkin kena dilaporkan kepada Menteri Pengangkutan sekitar supaya tindakan segera kena diambil. Sebab ini melibatkan nyawa. Soal berkaitan dengan nyawa ni kita tidak boleh berkompromi. Sebab kita sayang setiap nyawa warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Terima kasih Langkawi. Saya harap Ulu Langat tak naik kapal terbang. InsyaAllah. Tapi saya sebutkan tadi, saya dijemput ke Indonesia.
Saya tak tahu sama ada dia berlaku di Malaysia atau tidak. Ini kerja kerajaan ulangan untuk cek sama ada berlaku ataupun tidak. Yang ini betul. Saya nak baca juga negeri-negeri yang saya rasa perlu yang berhormat semua mengetahui. Saya nak baca bagi tahun 2020. Johor setakat ini 2,536. Sahabatku semua, 2536. Kedah yang diukai banyak daripada Perikatan Nasional. Kita kena tahu juga bahawa kita ada 2,363. Kelantan 2,271. Melaka 829. Negeri Sembilan 812. Pahang 1,395. Ini bagi angka 2020. Perak 1,821. Perlis 278. Pulau Punang 1,727. Sabah, saya rasa angka ini tidak betul, 834. Sarawak juga angka tidak betul, 634. Selangor 1,712. Terengganu tinggi 2,240. Wilayah Persekutuan 1,024. Wilayah Labuan 90 orang. Wilayah Putrajaya Tahniah 37 orang sahaja. Itu pun saya jangka angkanya tidak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Langkawi, saya tanya sedikit mengenai juruterbang yang mengambil dadah. Langkawi, jelutong tanya. Adakah Yang Berhormat pemadam, Yang Berhormat mencadangkan supaya juruterbang ini juga disarankan untuk melalui ujian saringan air kencing seperti yang dilakukan ke atas anggota-anggota PDRM, bomba dan sebagainya. Apakah pendapat Yang Berhormat berkenaan perkara ini untuk memastikan keselamatan seperti yang dinyatakan oleh Hulu Langat, keselamatan penumpang? Apa pendapat Yang Berhormat tentang perkara ini? Tuan Yang di-Pertua, sama seperti Muar tadi, saya jarang sekali nak terima jelutong ni. Tapi pada kali ini saya nak dimasukkan ke dalam ini. Kerana beliau di dalam kerajaan sekarang Bagi borang. yang akan enforce perkara-perkara ini. Okey lah tu. Terima kasih Langkawi, kita hormat dulu, kini dan selama-lamanya. Tuan Yang di-Pertua, saya nak cerita satu cerita Tuan Yang di-Pertua. Pada satu ketika saya telah dijemput untuk memberi ceramah di Perak. Selepas berceramah seperti biasalah, kita dijemput untuk makan bihun, makan petang bersama-sama dengan mereka-mereka di meja VIP dan juga dengan para hadirin. Tuan Yang di-Pertua, semasa saya makan, seorang wanita datang bisik dengan saya. Datuk, boleh saya berjumpa dengan Datuk? Saya kata insya-Allah, saya ada sedikit masa kerana pada ketika itu saya daripada Kuala Lumpur, berhenti di Perak, program, kemudian nak ke Kedah. Saya kata insya-Allah, tapi bagi saya makan sekejap. Saya pun makan dan selepas itu saya pergi berjumpa perempuan ini. Perempuan ini kata kepada saya, jangan kita jumpa di sini, Datuk. Boleh jumpa di rumah saya. Saya pun pergi dan sampai di rumah wanita ini. Di hadapan rumahnya ada seorang lelaki dan saya bertanya, siapa perempuan ini? Dia kata, Datuk, teruskan. perempuan ini adalah seorang ibu tunggal. Ini nak climax lah ni. Teruskan. Speaker lambat lagi ni, nak climax. Perempuan ini adalah seorang ibu tunggal. Maka lelaki itu berlalu. Saya pun masuk ke dalam rumah, ke luar, di pelanggang dia panggil. Kalau orang Kedah, kalau di tempat lain saya tak tahu apa dia panggil. Beranda.
balkoni, veranda. Balkoni itu tinggi sikit. Pelengak. Pelenggak. Jadi saya pun sampai di situ, perempuan ni kata, Datuk masuk dalam rumah. Saya kata di luar ni cukuplah kita bersembang, dah tak ada orang dah. Dia kata, tak, Datuk kena masuk dalam rumah juga. Saya keluar, saya jumpa dengan driver saya pesan kepada dia, kalau saya tak keluar dari 15 minit, kamu panggil polis masuk rumah ni. Saya bimbang ni, sebab ibu tunggal. Mana nak tahu ada fitnah yang nak dibuat. Jadi saya masuk dalam rumah, ibu tunggal ini mula menceritakan kepada saya, Datuk, saya seorang ibu tunggal dan saya berkahwin lebih kurang 16 tahun. Tahun pertama, seorang Indonesia datang ke rumah saya. Ketika itu suami saya sedang menyapu di hadapan rumah. Kering tekak. Jangan begitu. Saya tak tahu standing order boleh minum ke tak. Lambat nak habis ni. Minta maaf. Jadi saya masuk dalam rumah dan dia bercerita bahawa beliau adalah ibu tunggal. Dan pada ketika itu sambil membuka bajunya. Lepas satu-satu, saya perhati. Lagi suspend ni. Jadi yang dipertua, saya tanya, apa yang cik nak buat ni? Datuk diam, dengarlah cakap saya ni, dia kata. Dan saya bertanya kepada beliau, puan kerja apa ni? Saya jual nasi lemak, kata dia. Satu hari, katanya, sambil buka baju. Dia kata, anak saya balik ke rumah, umur 17 tahun. Anak lelaki saya seorang saja. Balik ke rumah, minta duit kepada saya. Dan saya kata kepada dia, dan saya tahu anak saya ini ambil dadah. Dia kata kepada saya, Mak, saya nak duit. Mak dia kata dah 3 hari hujan, anak tak jual nasi lemak. Baju dah habis, buang butang. Tinggal kain je. Tinggal kain. Dah berapa minit dah tu? Lebih 15 minit dah tu. Orang Kedah kata tetang kedada. Ya. Jadi tuan-tuan, bila dia kata anak dia balik, dia ada rantai satu yang dia pakai. Waktu itu, baju telah dibuang. Saya tanya dia, kenapa buang baju? Nanti Datuk, saya nak tunjuk kat Datuk. Kata dia. Jadi, anaknya itu minta duit 3-4 kali tak bagi. Anak ni pergi ke dapur. Tuan-tuan tahu anak ni buat apa? Dia ambil pisau, dia datang dekat mak dia rentap rantai mak dia potong tetek mak dia ni. Astagfirullah. Sebelah kiri, perempuan tu buka dekat saya, tunjuk kepada saya. Kod-kod saya tak percaya tuan-tuan. Dan saya tengok. Saya tahulah tek hak mana elok, hak mana tak elok. Tuan-tuan, hitam di sebelah sini dan ada tampuk kuning. Saya pula bertanya, yang hitam tu apa dia? Dia kata dia taruh kopi dengan gula supaya luka itu kering kerana dia takut nak ke hospital. Takut polis tangkap anak dia. Anak dia laki-laki seorang, muka semacam suami dia. Ini kasih seorang ibu. Tapi anak sanggup potong buah dada mak dia yang menyusukan dia. Ini akibat dadah muar dan jelutung. Ambillah tindakan selaku dalam kerajaan. Boleh sambung hari Isnin ke yang betul? Dia Langkawi ada betul-betul seminit lagi. Habis dah, kena habis. Kena habis dah. Pasal sampai dah. Tuan Yang di-Pertua, saya pulau ni banyak masalah. Tak apa, kita serta lain-lain tu. Masalah feri, Ya. masalah 5 nak mai. Tak apa, pasal bajet tu kita cakap lain. Bajet, kita ada Cuma bajet. saya nak tentuhlah sebab 5 ni very important. Kalau boleh saya nak minta menteri-menteri segerakanlah. Saya ni pengurusi lada dulu.
Tapi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membagi arahan, kita akur. Kita menyerah balik jawatan kita. Tapi LADA sekarang tidak ada pengurusi bersama. Tidak ada CEO. 5 nak mai lagi 5 bulan. Sekarang ni Langkawi contoh saya ambil satu jalan ke airport. Tempat nak pergi 5 tu. BDB Kedah Berhad buat pagar kerana mereka nak buat projek sebelah tu. Langkawi, saya ada peraturan mesyuarat 12.3, kita kena berhenti. Jadi insya-Allah ingatan Langkawi itu kita akan ambil ingatan, bawa semasa kita berucap dalam bajet besok. InsyaAllah Langkawi. Terima kasih Yang di-Pertua. Kena landing terus. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Jelutong dan juga MUA yang bagi cadangan yang bernas. Saya menyokong titah diraja ke bawah duli yang maha mulia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Langkawi. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi.